Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Amma ba'd. Yang dihormati dan disanjungi pengusi dan timbalan pengusi Masjid Khalifah Taman Jaya Kuala Terengganu, staf pimpinan, para pegawai dan sukarelawan masjid, tuan-tuan guru, para habaib, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak sekalian. Moga-moga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya dahului pertemuan kita kali ini dengan tasbih dan tahmid. Atas limpah kurnia serta izinnya, dapatlah kita bersua dan bertatap muka pada malam ini. Moga-moga dengan pertemuan kita mendatangkan manfaat dan dikira sebagai amal soleh. Kerana apa? Kerana program kita malam ini pun insya-Allah tuan-tuan adalah program ilmiah. Nabi SAW ada menyebut, apabila kamu melewati taman-taman syurga, minumlah sehingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu? Nabi SAW menjawab, majlis-majlis ta'lim atau ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah menjadi satu kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Itu wajib. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW menyebut, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah malam ini saya diamanahkan untuk mengupas satu tajuk yang berkaitan dengan duit, iaitu jebok pitih. Kupu-kupu terbang di taman, sayapnya belang nampak riang. Hidup penipu tak akan aman, disumpah orang siang dan malam. Bagaimana buah tidak busuk apabila selalu dihinggap kumbang? Bagaimana nama tidak buruk bila kerjanya menipu orang? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Menipu orang tak bertempat, akhirat sana siksaan tak terduga. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada pihak masjid kerana julung kalinya, khususnya pada malam ini, dijemputnya orang bukan ustaz. Hari ini dijemputnya orang baru nak start. Saya ni baru nak start. Jadi saya mintalah tuan-tuan puan-puan sekalian, sama-samalah sokong saya, bantu saya. Macam manalah, bukan nak jadi ustaz, tapi nak sama-sama dengan tuan-tuan semua, dengan masyarakat semua, nak bagi kesedaran, khususnya bab penipuan, bab scammer. Sebab yang pertama sekali, kita ni, negara kita ni ada undang-undang, ada peraturan. Bila mana-mana orang nak masuk ke masjid surau, dia kena ada tauliah, kan? Jadi yang pertama, alhamdulillah tuan-tuan jangan risau, sebab orang yang berada kat depan ni dia ada tauliah mengajar. Alhamdulillah setakat ini ada beberapa negeri yang dah bagi tauliah untuk saya masuk ke masjid dan surau. Kenapa? Sebab kita nak cerita ni, saya ni peguam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kepada poster kita hari ini, ditulisnya Timbalan Presiden Bar Terengganu. Sudah. Kan? Sebenarnya saya ini peguam. Diamanahkan jugalah dalam Jawatankuasa Peguam Negeri Terengganu sebagai baret atau wakil majlis peguam. Wakil Jawatankuasa Peguam.
Tak apalah. Cuma nak sebutnya tuan-tuan, apa yang nak kita bincangkan malam ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita, khususnya dalam muamalah kita seharian. Kita tak, saya bukan bidang dia, saya bukan pakar dalam bab-bab agama, tapi saya biasa dan boleh bercakap bab perundangan. Jadi tahniah dan syabas pada tuan-tuan, kerana pada malam ini ada peluang untuk panggil peguam datang. Mungkin bulan depan nanti cuba bisik kepada jawatankuasa masjid, panggil doktor pula, kan? Peguam dia ceritalah bab kemahiran dia, doktor. Kita tak tahu sahabat-sahabat kita yang duduk solat ini, rakaat kedua dia rebah, tak pun dia tak naik-naik, tak bangun-bangun, khususnya subuh. Banyak orang berlaku kena heart attack waktu subuh. Sebab masa tu mungkin, sebab tu orang tua kata kan, kalau kita nak mandi subuh ni start dengan kaki, naik sampai ke atas. Kita ni kadang-kadang nak cepat, simbah kepala dulu. Bila simbah kepala, kemungkinan kita punya saluran darah tu dia, suhu badan tiba-tiba meningkat, pecah, burst. Itu yang kadang-kadang ramai orang collapse masa nak ambil wuduk, masa nak mandi subuh, nak pergi subuh, ramai kan. Jadi panggillah pula doktor-doktor tu. Cuma hari ini ni kebetulan dah panggil peguam ni, kita nak sembang, kita nak cerita bab penipuan, scammer. Jebok pitih pun tajuk kita ni. Perangkap duit. Macam mana kita ni buat duit ni, jangan ceritalah. Kalau ada songkok, ada kepiah atas kepala pun kita boleh letak dek kerana duit, kan? Sekarang ni musim kita nak dapat like, kita nak dapat followers. Berapa ramai anak muda kita, bukan muda dah, kadang-kadang dah tua dah, tapi dek kerana internet itu, punyalah dia bekerja nak dapat followers, subscriber. Berapa ribu sanggup dia buat perkara-perkara yang pelik-pelik, yang tak senonoh, kan? Ramai di antara kita ni, na'udzubillah lah kalau ada, kan? Janganlah, sebab kadang-kadang tak ada faedah pun. Betul. Kenapa anak muda sekarang ni, kalau tanyalah di sekolah tuan-tuan, anak-anak kita ni nak besar nanti nak jadi apa? Tak nak benda lain. Tak adanya dia nak sebut nak jadi peguam, nak jadi doktor, nak jadi ustaz, nak jadi cikgu. Tak ada. Apa dia nak jadi? YouTubers, influencer. Sebab dia rasa dengan dia menjadi influencer, dengan jadi YouTuber tadi itu, dia dapat duit banyak. Betul. Setiap kali kita live, setiap kali kita punya video itu dapat like, dapat tontonan, memang ada duit. Tapi biarlah apa yang kita buat, konten-konten kita buat tu adalah konten yang bermanfaat. Janganlah cerita entah apa-apa, cerita kita pergi mandi, keluar bilik air, nak masuk bilik air, apa benda ni? Bukan cara kita, tapi banyak tak berlaku, banyak. Sebab tu kadang-kadang kita ni, bukan orang lain, saya pun sendiri sebelum tidur kadang-kadang tu ralik tu main telefon juga. Rumah saya pesan tidurlah, besok nak bangun lagi, banyak lagi kerja. Kadang-kadang kita boleh ralik. Video yang kita tengok tu dia berkait-kait. Seronok pula menengoknya. Kadang-kadang tak sedar. Punyalah penangan dia. Sebab apa? Sebab semua nak kejar duit. Cubalah kalau kita buat sesuatu itu tak menghasilkan duit, tak ada orang nak datang. Tak adanya. Ada satu tempat itu masjid, dia tawarkan duit poket anak-anak pergi sekolah kan, tiap-tiap pagi, setiap hari Jumaat. Dia akan cek budak ni berapa hari dia pergi. Satu hari RM3, dia bagi duit. Tak apalah, itu cara untuk kita mendidik anak-anak ni nak rajin pergi subuh. Cuba tak ada kempen macam tu. Tak adanya anak-anak nak pergi. Bukan kita halang, malah kita galakkan lagi. Kalau ada tuan-tuan ada duit lebih, cuba buat kat masjid ni, InsyaAllah ramai anak-anak kita datang. Tapi subuh Jumaat memang tak ada orang lah kan, sebab cuti lah, tak pergi sekolah dia. Tapi adanya kalau di bandar-bandar besar itu, di belah Kuala Lumpur, Selangor itu, kalau kita tengok, pagi kita tengok, ramai budak dah pakai baju sekolah dah. Alhamdulillah. Sebabnya nak dapatkan duit tadi tu. Kadang-kadang anak pergi sekolah, anak pergi masjid, ayah tak pergi.
Sebab ayah kata, kau pergilah masjid tu, kau dapat RM3. Dia pergi, dapat RM3. Maknanya penangan duit ni memang cukup kuat. Jadi buatlah apa saja, asalkan kalau ada matlamat duit, cepat jadinya. Jadi sama juga yang kita nak bincang hari ini adalah berkenaan dengan jebak perangkap duit ni. Macam mana kita boleh elakkan, macam mana benda ni boleh berlaku. Kadang-kadang tak terfikir di fikiran kita, tuan-tuan. Tiba-tiba je berlaku benda tu. Sebab tiap-tiap hari kita dengar cerita pasal tipu, pasal scam, hilang duit dalam bank, duit dalam e-wallet hilang. Yang mana kita ni rajin sangat beli, berniaga, atau ada bisnes guna online, ada akaun online, saya tak nak sebutlah nama dia. Satu warna oren, satu lagi warna purple. Carilah sendiri. Dan kita ni juga biasa pun beli barang melalui online tu. Jadi kita ada akaun khas kita, ada e-wallet kita. Dengar tak cerita yang duit kita hilang? Klik link, hilang habis semua. Duit dalam tu ada 30,000 poin bersamaan dengan RM3,000. Tiba-tiba pun dia hilang. Macam mana? Ni dulu kita ada telefon, ingat tak? Pernah satu hari, satu ketika dulu bil telefon kita meningkat naik. Sebab apa? Sebab ada transaksi RM2.50 setiap hari. Rupa-rupanya kita subscribe, tersubscribe. Dalam telefon kita dulu lagu lah, ingat tak dulu kita ada caller ringtone? Orang call kita tak nak dengar tot, tring, kita tak nak dengar. Ini caller ringtone. Maknanya saya yang telefon tuan-tuan, saya nak dengar lagu. Rupa-rupanya kita boleh subscribe, tuan-tuan. Telefon orang ni dengar lagu Michael Jackson, telefon orang ni dengar lagu SM Salim. Berbayar rupanya. Kita sedar tak? Tak sedar, tahu-tahu bil kita naik. Bila pergi ke tempat telefon itu, dia kata, oh yang ini kena unsubscribe lah. Kita tak boleh buat ni, kena owner sendiri. Sudah. Kan? Jadi selain daripada itu, ada juga akaun bank kita yang kena beku. Berapa ramai yang jumpa kita, yang tanya kita, Pak Zam, saya sini orang lebih panggil, lebih saya sendiri pun suka orang panggil saya Pak Zam. Biarlah muda lagi, kan. Sebab kadang-kadang bila lawyer ni orang duk panggil tuan. Kadang-kadang kita rasa segan. Kalau di mahkamah tak apa. Saya pun dulu masa servis dulu, berkhidmat dengan kerajaan dulu pun tak apalah orang nak panggil tuan. Tapi bila kita dah balik kampung ini, kita jumpa dengan orang, takkanlah nak bertuan juga. Jadi budaya kita Terengganu ni pok, kan. Pok ni a matter of respect. Tak kira lah tua ke muda, panggillah Pok, tak apalah panggil Pok Zam. Jadi kadang-kadang orang tu tanya kita juga, Pok Zam, macam mana akaun saya ni tiba-tiba tak boleh guna? Bila saya kontak bank kata, oh ini ada masalah, ada isu. Kami diarahkan oleh bank negara, tak boleh. Duit boleh masuk, keluar tak boleh, tuan-tuan. Kita ni kalau kita ada online banking, kita tahu duit kita masuk, tapi kita tak boleh transfer keluar. Kalau kita bekerja gaji masuk, kita tak boleh cocok duit itu keluar. Tak boleh. Akaun itu dibekukan. Atau istilah sekarang ni dia kata akaun tu kena tag. Belum beku lagi. Beku bila kena amla. Akta money laundering, akta pencegahan wang asing dan pembiayaan teroris, AMLAFTA. Kalau kena yang itu, masak kita. Semua akaun yang ada, nama kita ataupun nama persatuan kita, semua kena. Okay. Dan kadang-kadang kita tak tahu kenapa. Kenapa akaun kita ni tiba-tiba kena? Aku tak buat apa-apa. Mana pernah buat transaksi yang tak elok. Tapi sedar ataupun tidak, kadang-kadang kita ni ada transaksi yang mencurigakan. Sebab kadang-kadang kita ni orang berniaga. Orang berniaga kadang-kadang terima duit RM10,000. Terima pula tiap-tiap hari terima dalam akaun peribadi. Sudah. Sebab dia ada isu, dia ada kaedah dia. Kalau kita ni memang selalu terima duit, dia ada nilai dia yang boleh kita terima setiap kali. Jangan lebih. Bila lebih, dia akan hantar signal kepada bank negara. Bank negara dia akan tanya bank, ni kenapa ni?
Dia kena hati-hatilah. Sebab tu kadang-kadang perasan tak, bila kita ni jual beli tanah ke, berniaga, tiba-tiba duit banyak kan, nak keluar duit 30,000, 40,000 sekaligus kat bank. Bank buat apa? Dia suruh isi borang. Dia tanya kita pula, ni duit apa ni? Contoh kita kata kita dapat duit 30,000 sebab kita jual kereta Mercedes kita 211 tahun 2006. Saya pakai dulu kereta tu. Tapi ya Allah, dia punya maintenance dia kan seronok juga pakai tu. Tapi contoh kita jual lah 30,000. Ada orang beli cash kat kita, transfer duit, bank akan tanya kita tau, Cik Nizam, duit ni duit ada masuk 30,000 ni, Cik Nizam ni duit apa ya? Dia siap tanya kita tau. Duit ni saya jual kereta saya. Okey. Ataupun saya keluarkan duit saya 80,000 sebab saya nak beli tanah. Bank akan tanya, Cik Nizam keluarkan duit ni untuk apa? Dari mana Cik Nizam dapat duit ni? Sudah. Semua kena. Sebab itu tuan-tuan, peguam dia dipanggil reporting institution. Sebab tu tuan-tuan, kami menjadi satu kesalahan kalau kami tak laporkan kepada pihak berkuasa transaksi yang lebih threshold. Dia ada jumlah dia. Saya tak boleh bagi tahu lah berapa. Kalau lebih jumlah tu, automatik kami kena hantar laporan kepada pihak bank negara, pihak AMLA, bahawa ada benda ni. Bukan kita nak kata kita mengadu ke apa, tidak. Tapi dia ada. Pertama, sebab apa duit itu dikeluarkan, transaksi itu berlaku sebab apa, apa benda dia. Jual beli tanah contohnya, tulis jual beli tanah. Siapa penjual, siapa pembeli. Penjual, kita kena cek siapa penjual. Pembeli, mana dia dapat duit tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi pada peguam nak beli tanah, peguam akan tanya, Cik, tuan nak beli tanah ni pakai duit sendiri ke pembiayaan bank? Dia kata pembiayaan bank. Okey. Ni duit saya sendiri. Okey, duit ni nak beli cash ni, nak beli tanah 80,000 cash tunai, melalui peguam kan. Mana boleh jual beli tanah tak ada peguam, bahaya. So melalui peguam. Jadi transfer duit ke peguam. Peguam tanya ni, Cik, duit ni 80,000 ni dari mana duit ni? Saya keluarkan saya punya KWSP. Saya keluarkan duit tabung haji saya. Okey, dia tulis dekat borang tu, hantar pergi ke pihak berkuasa. Selamat kami. Sebab tuan-tuan, kalau kami tak buat macam tu, kami pun kena juga nanti bawa AMLA. Kami tak nak tanggung. Sebab kalau kena AMLA, habis semua tau. Duit dalam akaun bank kena, dalam akaun firma kena, kalau ada partners pun kena. Sebab tu kami akan ikut undang-undang. Sebab tu kita tanya. Ada setengah klien marah, ikut pandai aku lah, duit aku, tanya buat apa? Tak boleh. Kalau saya tak tahu duit tuan ni dari mana, saya tak boleh proceed jual beli ni. Kalau nak proceed, ada isu nanti. Jadi kena cover jugalah. Meminjam dengan adik-beradik ke, duit bisnes ke apa ke, kena beritahu. Asalkan kita bagi tahu. Baik tuan-tuan, berbalik kepada perbincangan kita hari ini. Kita cerita bab tipu-tipu ni lah. Masalahnya tipu-tipu ni, ada tak undang-undang di Malaysia ni cerita pasal tipu ni, ada tak? Ke tak ada? Nak tahu juga kan? Dah kalau peguam ni, dia bawa kitab dia lah. Kitab dia apa dia? Kanun Keseksaan Perlembagaan Malaysia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, untuk kesalahan tipu ni memang ada. Ada dalam seksyen 400. Dia ada grup dia tau. Kalau seksyen 3, 375, 376 itu melibatkan jenayah seksual. 378, 379, 379 melibatkan kejadian curi, kes curi, kes samun. 302 kanun keseksaan, kes bunuh. So dia ada tuan-tuan. Dan untuk kesalahan penipuan ini, dia ada dalam seksyen 415. Apa dia seksyen itu?
Seksyen 415 memperuntukkan bahawa barang siapa yang memperdayakan mana-mana orang secara fraud atau tidak amanahnya, mendorong mangsa menghantar sebarang harta kepada sesiapa ataupun memberikan kerelaan kepada orang tersebut untuk menyimpan harta dengan secara niat mendorong orang yang terpedaya itu untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa yang mana mendatangkan keburukan, kerosakan dan kecederaan kepada tubuh, minda, reputasi dan harta. Tuan-tuan faham tak? Peguam pun tak faham. Tak, maknanya tuan-tuan, bila bab undang-undang ni, tuan-tuan kena tanya orang pakar lah. Tanya bidang dia, orang bidang dia. Kita sakit gigi, kita pergi mana? Tanya mekanik ke? Tak. Kita tanya doktor gigi. Sakit perut, tak tanyalah doktor GP. Sakit jantung, pergi tanya pakar jantung. Kalau bab undang-undang, tanya lawyer lah. Jangan tanya orang yang lawyer buruk, dia tak tahu. Tak ni, aku dulu anak saudara aku kena lu, lepas. Pandai sangat. Jangan. Sebab fakta kes itu berbeza. Kejadiannya berbeza. Kedudukan berbeza. Semua berbeza tuan-tuan. Kalau tanya lawyer pun, dia akan bagi cadangan dia, pandangan dia. Mungkin dia kata, kita ada pengalaman buat kes ni dulu, tapi kes ni sedikit berbeza. Dia begini. Kes Encik ini berbeza sikit, dia kena begini, tapi pokok pangkalnya satu. Itu cara dia. So dalam keadaan ini, dalam Seksyen 415, apa disebut ni? Pertama, dia kena ada fraud, tipu. Dia ada niat untuk menipu dan tidak amanah tu. Itu benda. Sebab itu peguam ni kerja dia adalah untuk membantu orang yang dituduh. Sebab tuan-tuan kena ada lah, kena ingat satu prinsip jugalah, dalam prinsip undang-undang pun ada kan, innocent until proven guilty. Tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Jadi kita jangan pukul rata mentang-mentang kawan tu kena jemput, kena tangkap dia polis bawa ke balai. Tak semestinya dia bersalah. Sebab kadang-kadang mereka ini ada juga ditahan demi keselamatan. Tuan-tuan, kalaulah dia ni saksi utama kejadian, kalau tidak ditangkap, tidak diambil oleh polis, kemungkinan keselamatan tu ada, isu keselamatan tu ada. Mungkin geng-geng tadi ni yang kena tangkap, orang jahat ni dia bukan seorang. Dia takkan buat seorang-seorang diri. Ni geng cerita kes-kes penipuan ini, dia bukan Lone Ranger, tak. Ramai dia akan buat kerja ni. Nak menipu ni, orang pakar ni dia takkan menipu seorang-seorang diri. Yang menipu seorang diri ni kes kecil-kecil. Kes curi tabung masjid, tipu klaim, seorang-seorang dia je. Tapi kalau dia nak menipu kita dengan banyak, contoh dia nak tipu masjid, bukan seorang, dia akan bawa geng. Jadi kadang-kadang bila kena tangkap tu, jangan terus tuduh kata dia ni bersalah. No, belum lagi. Biar dia disiasat dulu. Entah-entah dia tak terlibat, entah-entah dia ni saksi saja, saksi utama pula tu, kena jaga dulu. Tunggulah, kadang-kadang kita ni netizen kan cepat. Kau tengok tu anak nap tu masuk balik lah tu 3 hari. 3 hari tu kena reman. Reman ni belum tentu salah. Tunggu ada pertuduhan ataupun tidak. Itu dulu. Kadang-kadang kita cepat kan, terus kata bersalah dah kan. Kawan tu punyalah kan. Tuan-tuan bayanglah, orang ketua masyarakat, Tok Imam kena tangkap, terus kata padahal Tok Imam kena apa? Kena dituduh jadi keldai akaun. Bukan salah kan, dia tak pernah menipu orang, tapi akaun ni digunakan. Kejap lagi kita sambung bab apa keldai akaun. Sebab itu tajuk lain. Nak bincang bab keldai akaun tu pun panjang tuan-tuan. Kena ambil masa paling tidak sejam, 1 hari, 1 kali.
Kan hari ni kita bincang bab scammer dulu. Kod nanti nak bincang bab kedai account, insya-Allah kita cuba aturkan. Kan? Sebab kalau kita tengok tadi dia dah sebut dah section 415, itu dia punya tafsiran dia. Kita nak tengok hukuman dia. Apa dia? Kalau orang menipu ni, apa hukuman yang kita boleh buat? Okay, yang pertama kita tengok section 417. Hukuman maksimal penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan penipuan yang tidak melibatkan penyerahan dan menjejaskan harta. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kat sini kalau kesalahan itu, penipuan itu tidak melibatkan harta. Contoh, dia tipu sijil, dia tipu degree dia. Dia ni tak ada degree tuan-tuan. Dia belajar pun belajar setakat SPM saja. Tapi kerana dia ni cerdik, dia boleh tipu atau dia beli. Ada sedikit jual degree. Ramai tak? Ramai. Bila masa kita tahu? Biasanya orang politik minta maaf kata. Kan? Benda ni timbul bila mana? Bila nanti dia dicalonkan jadi calon, orang semua akan bongkar lah. Kan? Dia ni tak ada degree pun, lebah je, dah habis pun ngaji. Habis lah. Okey, kalau kesalahan itu hanya dikenakan penjara maksimal 5 tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, section 419, bagi jenis penipuan secara menyamar, penjara tidak melebihi 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Menyamar macam mana? Menyamar dia ni jadi tok guru, dia ni jadi anggota keselamatan, polis. Dia cari vest, dia beli vest, dia pakai baju polis, lepas tu dia pergi pau pula kawan-kawan yang pekerja-pekerja asing itu. Kadang-kadang ialah kan pekerja asing ni dia ada tempoh permit dia. Tiba-tiba permit dah mati, tak renew. Bos pegang pasport kan. Jadi dia pau lah 500 orang seminggu. Jenuh tuan-tuan. Kalaulah dia tangkap, maka orang ni, individu ni akan dituduh dan diseksa di bawah section 419. Yang biasa kita dengar dalam akhbar, dalam berita, section 420. 420, penipuan yang mengakibatkan sebarang kerosakan harta atau barangan kepada suatu pihak lain, maka hukumnya penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun, dan hendaklah dikenakan sebat dan juga denda. Yang ini keras sikit. Pertama, dia penjara tak kurang setahun, maknanya 12 bulan raya dalam penjara lah. Itu minimum. Dia tak akan pergi 2 bulan, 3 bulan, tak ada. Orang yang kena bawah 420, setahun minimum, maksimum 10 tahun, denda dan sebat. Makna denda sebat ni datang sekali, dia bukan pilihan. Untuk kesalahan yang tadi 417, 419, dia mungkin boleh dikenakan denda sahaja. Tapi kalau 420 akan dipenjara minimum setahun. 420 ni apa tuan-tuan? Ini yang banyak orang kena ni. Apa dia? Buat bisnes, tipu orang pergi umrah, pergi haji. Ramai tak? Ramai. Dia ajaklah kita kat Masjid Surau ni pergi umrah dengan dia. Murah sangat. Market sekarang ni harga dalam 6,500, tapi dia boleh buat 4,390. Ramai orang pergi. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba tak jadi pergi, tak boleh pergi, sangkut kat KLIA, visa tak keluar. Jadi kalaulah kena 420, penjaralah kawan tu setahun minimum. Sebat lagi. Ini yang biasa ni. Tipu meniaga.
konon-konon dapat job daripada kerajaan. Aku ada surat ni, surat LO daripada kerajaan nak buat ni, tapi aku tak ada modal. Boleh tak kau buat ni? Boleh. 300,000. Okey, tak apa, 300,000 aku buat dulu. Buat, claim tak boleh. Rupa-rupanya dia tipu tender itu. Jadi boleh tak dia dikenakan hukuman? Boleh. Tengoklah fakta kes, biarlah polis siasat. Lepas tu, hak yang 300,000 yang kita bayar tu, kita keluarkan tu boleh tak? Yang itu kena buat tindakan sivil lah. Lantik peguam sivil juga untuk dapatkan duit tu. Kalau dia saja tak dapat. Kalau kita serahkan kepada polis di bawah kes jenayah, memang tak dapatlah duit 300,000 tu. Sebab tu kita kata kalau nak berniaga ke apa ni, biarlah ada dokumen, surat perjanjian tu. Kita ni kaki lobi. Kebetulan kita ni ada line cantiknya dengan kerajaan. Tak kira lah kerajaan mana pun kan. Kita boleh adjust projek. Tiba-tiba projek tu sangkut, dapat. Lepas tu kita kata, takkan tak ada kot. Mana pergi? 10% aku punya commission. Mana? Ada projek tak? Ada dokumen tak? Tak ada kan? Tak ada, sorry kan. Kena buat juga tuan-tuan. Tak kira lah. Kalaulah projek itu, bisnes itu yang illegal lagi lah, janganlah turut serta. Ini projek-projek lain tu. Berapa ramai kita ni ada duit, kita jadi orang tengah majukan tanah. Tanah tu tanah pertanian, tak pecah lagi, tak tukar syarat, tak pecah sempadan lagi, tak pecah bahagian lagi. Nak buat apa? Kita ada modal. Berapa ramai orang tengah ini, broker-broker ini yang last kali kena tipu. Atau berapa ramai owner Pok Mat, Pok Abu, Pok Kasim, Cik Mina, dia jual tanah pusaka dia, tiba-tiba tak dapat duit, kena lebong dek broker. Ramai tak? Ramai. Saya ada beberapa tahun lepas kenalikan satu kes juga pasal tanah ni lah. Kawan-kawan ni 3-4 orang ni beli tanah ni. Tanah ialah murah tuan-tuan. Satu lot 20,000. Besar mana? 600 meter persegi. Beli 20,000. Siapa tak nak tuan-tuan? Belilah. Kita dah kata dah sebelum ni. Biasa saya pun akan sebut juga. Ini yang kata lot lidi ni kan. Inilah dia. Saya biasa juga sebut. Kalau orang jumpa saya, ada kebetulan saya bagi ceramah, saya cerita juga. Jangan beli. Sebab yang pertama, yang kamu beli tu, tanah tu, pertama tanah pertanian. Bila tanah pertanian, dia tak boleh share nama ramai. Satu je. Saya percaya kat sini ramai orang yang mantan-mantan kerja dekat PTG pejabat tanah ni. Semua boleh sahkan fakta saya ni. Mana boleh. Tapi dia beli juga sebab percaya ada perjanjian, ada surat. Surat tu pula lawyer yang buat. Jadi percayalah, bagi 20,000. Konon-konon nanti 3-4 tahun lagi dapat geran. Sudahnya apa? Sudahnya tak ada. Kena tipu dek broker, kena tipu dek tuan tanah. Kalau tuan tanah mati macam mana? Kita beli tanah hari ni 20,000 kita bagi kat dia, lusa dia meninggal. Agak-agak tanah tu ada nama kita tak? Tak ada tuan-tuan. Borang 14A pun tak sign. Dokumen apa pun tak ada. Agak-agak anak dia boleh percaya cakap kita. Kita pergilah juga ziarah dia hari kematian dia tu. Nak sebutnya, kita tanah aku ni ada ni, tanya ke anak dia. Awang Pakcik ada beli tanah kat ayahmu ni. Ni 20,000 ni resip dia. Pakcik beli tanah ni. Saya tak tahu pakcik. Saya tak tahu. Khabar ke abang lah. Pergi kat abang pula. Awang mana ni? Pok ni? Tak tahu saya. Ada surat? Ada surat boleh lah. Kalau tak ada surat saya tak tahu. Ayah tak khabar. Kita nak khabar negeri tu. Sakit hati tak? Sakit hati. Nak bawa pergi ke mahkamah boleh tak? Kalau tak ada surat, tak ada perjanjian, jenuh. Dia bukan kecil punya anak ni. Kos dia pun akan meningkat. Banyak benda nak kena buat. Pengisytiharan itu, perintah ini nak kena buat. Jadi tak berbaloi. Jadi apa berlaku? Sonoklah kawan tu.
Tapi yelah dia dah mati kan, nak buat macam mana? Masalah kita yang hidup ni, duit dah banyak lagi. Jadi bermasalah lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak jual beli tanah, pastikan kita ni boleh berurusan. Kadang-kadang kita beli tanah, tuk masa kita nak buat penyerahan, nak tukar nama, rupa-rupanya owner tu dah bankrupt. Sudah. Nak macam mana? Duit dah bagi. Kita bagi hari ni duit, petang kan rasa-rasa boleh dapat balik duit tu. Tak. Bagi pukul 10, Zul nanti minta, aku tak jadilah Mat. Aku rasa anak aku tegur, bini aku pun tegur, tak balik lah. Dia kata tak setuju aku, dia tak setuju aku beli tanahmu. Nak balik duit. Abu sorry lah. Duitmu tadi tu aku habis lah, aku bayar hutang Melaka dah. Kalau mu nak gok, cek gi lah. Aku tak boleh nak kata apa lah. Dah tanah tu aku nak balik lah. Balah lah. Cik Mat dengan Pak Abu balah lah. Pasal duit 20,000 pasal tanah sekeping. Banyak tak? Banyak. Kena hati-hati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni tahun 2024, mulai Januari sampai 15 Jun 2024, sebanyak 14,490 kes penipuan dalam talian dengan jumlah kerugian 581 juta direkodkan. Ini sampai Jun je tau. Kes penipuan melibatkan jenayah komunikasi, jenayah e-kewangan, love scam, jenayah e-dagang, perjanjian serta pelaburan tidak wujud. Bunyi dah. Okey, kalau kita tengok tahun 2022 jumlah kes yang direkodkan sebanyak 25,000 kes. 25,500 kes, manakala 34,000 pada tahun 2023 dan jumlah kerugian lebih 1 bilion ringgit. 1 bilion tuan-tuan kes kerugian orang yang menipu ni, kerugian penipuan ni 1 bilion tau. 1,000 juta. Ini sekarang ni lepas bulan Jun tak tahulah, banyak ni. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Kalau tak, jenuh. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam tu sendiri, menipu ni dosa besar. Kita tak boleh bawa kawan dengan orang menipu ni. Sebab apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasya falaisa minna. Apa dia? Sesiapa yang menipu, maka dia bukanlah dari golongan ini. Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku dia ni orang Muslim. Tak mengaku. Dan hadis ini dipetik daripada At-Tirmizi. Ini bukan hadis apa orang kata tak betul ke, hadis apa tak. Sebab sekarang ni kan zaman nak sebut hadis kena sebut riwayat dia, kitab apa. Sebab nanti sekarang dia cop kita ni penglipu lara. Bahaya netizen sekarang ni. Nak jadi ustaz pun susah, jadi lawyer pun kejap gini. Kalau kadang-kadang ni ada je orang tegur, salah. Sudah kan, zaman netizen. Sebab tu tuan-tuan, orang sekarang ni takut nak jadi pemimpin, sebab takut kena tegur. Ni kita jadi imam ni, kena tegur. Okay, kita ambil sikit lagi Boleh? Boleh kan Okey. Panjat kelapa sampai ke atas, berhenti sebentar sambil berkhayal. Aku ingin nak kaya lekas, dapat duit nak buat modal. Jual kelapa nak beli ikan, jual ikan nak beli itik. Kalau ada emas berkoyan, rupa hodoh pun jadi cantik. Jual itik nak beli kambing, jual kambing nak beli lembu. Mat jenin mula tersenyum sumbing, duit disimpan beribu-ribu. Jual lembu nak beli bahtera, pergi berniaga ke luar negeri. Akhirnya jenin dah jadi kaya raya, ingin berkahwin tuan puteri. Apa ni tuan-tuan? Seloka mak jenin. Mak jenin ni kan cita-citanya tinggi. Tapi apa berlaku? Kalau kita tengoklah cerita dongeng, bila dia panjat pokok kelapa, dia angan-angan tu, dia teringatlah dia ini kahwin dengan tuan puteri. Tiba-tiba dia lepas pemeluk dia tu, maka jatuh jadi apa? Mati. Angan-angan mak jenin kan.
Sebab itu tuan-tuan, je buat pitih ni benda ni kita perlukan dia. Sebab duit ni tak boleh bawa mati. Tapi duit, kalau tak ada duit rasa macam nak mati. Duit tak boleh bawa kebahagiaan. Tapi nak bahagia kena duit. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi nak sihat guna duit. Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang pun boleh hilang kalau tak ada duit. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi nak bijak kena ada duit. Orang tak cerdik, orang bodoh, kalau dia ada duit nampak cerdik tu. Tak cerdik dia ni. Tapi sebab dia ni pakai kereta H, pakai kereta Mercedes, oi nampak hebat. Tapi kita tahu dah jam 6 pun dah habis dia ni. Tapi sebab dia ni ada duit. Kita tahu kadang-kadang betul orang niaga ni, kadang boboh ni pun tak cerdik mana. Tapi dia bijak dalam memilih pekerja. Dia akan cari orang cerdik untuk kerja dengan dia. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang belajar tak berapa cerdik sangat, dia jadi bos. Kemudian orang yang cerdik pandai dapat first class itu, dia akan jadi pekerja kepada bos tadi tu. Banyak, percaya tak? Cubalah tengok balik. Bukan kita nak kata bos kita tak cerdik, tapi biasanya orang niaga-niaga ni. Kadang-kadang orang politik pun gitu kan. Bukan cerdik mana, tapi tengok pegawai-pegawai dia, semua bijak-bijak. Kan ada kena gam ni. Baik tuan-tuan, orang tidur, orang gila tidur merana, digigit semut, binatang melata. Jangan kerana ketamakan harta, kelak salah pilih jalannya. Satu je saya nak bawa. Skim pelaburan tak wujud. Sekarang ni kalau tuan-tuan perasan, dalam telefon kita, khususnya tele lah, tele banyak sangat. Kalau WhatsApp ni kurang sikit. Tele pertama orang mudah sangat untuk hack. Banyak sangat. Kalau tuan-tuan perasan, dia akan add kita masuk dalam grup pelaburan. Tak mana-mana pelaburan. Dan pelaburan itu dia menjanjikan keuntungan dia dalam tempoh 3 ke 6 jam. Cukup mudah, cukup cepat. Masuk RM300, dalam masa 3 jam boleh dapat RM1,500. Dan tuan-tuan jangan terkejut, dalam grup ini dia ada kumpulan dia akan ada orang yang akan tunjuk gambar duit. Dia akan ada orang yang tunjuk apa kita kata slip bank. Dia akan kata alhamdulillah hari ini saya nak melabur RM1,000. Dia pun masuk, dia tunjuk dia punya transaksi dia RM1,000. Petang lagi 3 jam 4 jam dia akan alhamdulillah terima kasih tuan admin, hari ni saya untung melabur. Dia tunjuk pula akaun dia, akaun saya dah jadi RM30,000. Ui. Ada pula orang akan tanya pula, tuan betul ke ni? Ada yang jawab, betul lah, kalau tak buat apa? Kalau tak saya tak nak sembang. Saya kadang-kadang suka juga join group tu, layan dia. Sebab kita nak pancing. Macam mana ni? Kan? Tanya juga, saya ada tu. Kan kita tengok DP kan, dia punya background gambar dia tu. Kadang-kadang berkepiah. Berserban. Kadang-kadang saya panggil jugalah, sajalah panggil Haji. Tahniah Haji, dapat untung. Bolehlah untung tu saya pinjam sikit nak buat modal. Yalah tuan-tuan kan, dia 300 dapat 1,500. Bak main sini 300 aku nak pinjam dulu, aku nak masuk juga. Dapat untung 1,500, aku bagilah balik. Apa masalah? Tapi kita tanya dia, Ji betul ke Ji? Dia kata betul. Tak, yang ini program apa ni? Melabur apa ni? Betul ni, melabur saham. Dia kata, saham? Sudah. Saham ni patut syariah tak? Syariah. Dia pun bagi tunjuk gambar-gambar ustaz-ustaz, ustazah. Sekali kita tengok, ini bukan ustaz, ini ahli politik. Kan kadang-kadang sebab apa? Sebab dia orang ni ambil gambar orang yang dalam Facebook, dalam internet tu. Ahli politik lah ramai lah kan. Di samping ustaz-ustaz yang kita kenal ni. Tapi kadang-kadang kita tengok, dia ni ketua pemuda, dia ni ketua cawangan, ketua bahagian. Macam mana pula dia ni dikatakan sebagai ustaz
yang boleh mengesahkan bahawa pelaburan itu adalah patuh syariah. Bukannya mudah tuan-tuan. Saya tuan-tuan berada di satu agensi. Dulu sebelum saya menjadi peguam ini, kerja kita siasat tangkap orang-orang yang buat skim-skim macam ni. Dia kata patuh syariah. Tuan-tuan, kita nak buat sesuatu skim itu patuh syariah bukannya senang tau. Kita perlu ada kelulusan daripada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Orang ni lah yang akan tengok skim itu, konsep perniagaan itu, muamalat apa yang dia nak guna konsep dia untuk kata syariah tak syariah. Bukannya senang. Dan bukannya hari yang sama dia boleh buat keputusan kata ini syariah compliant. Tak. Tapi Pak Haji ni kata, oh ini syariah, boleh. Tuan-tuan, dalam masa 3 jam kita boleh untung lipat kali ganda. Ada ke bisnes tu? Kita meniaga kedai runcit, buka pukul 8 pagi sampai 10 malam. Pukul berapa kita tahu untung rugi hari tu? Pukul 10 malam lepas kita tutup kedai, baru kita tahu, oh Pok Mat berhutang RM23.70 beli beras. Oh Cik Minah tadi pagi hantar duit RM50 bayar hutang dia yang 3 tahun lepas. Oh tadi Awang Semek tu beli aiskrim, dia lupa bawa duit, dia bawa RM1, tak cukup 30 sen. Dah baru pukul 10 baru kita tahu untung rugi. Ini perniagaan ini dia kata 3 jam boleh untung. Dan dia kata apa? Peluang win 95%. Niaga apa yang boleh kata win or lose ni? Ni judi je. Orang berjudi je ada win or lose ni. Syariah tang mana? Ada main win-win pula tu. Dijamin keuntungan. Peluang lose hanya 5%. Mendapat keuntungan dalam masa 3 hingga 6 jam. Jaminan pulang modal jika lose. Melabur untuk masa depan dalam platform rasmi. Pembayaran tepat masa. Pelaburan patuh syariah. Bila lose modal balik semula di akaun bank pelabur. Apa benda ni? Ramai tak orang kita kena? Ramai. Sebab apa tadi tu lah? Aku tak percaya. Tapi sebab ada orang pula cerita kata dia dah dapat dah duit 1,500. Masuk 1,000 dapat 15,000 tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata dia tunjuk duit cash ni atas riba, atas kereta, atas meja makan, dia tunjuk. Kita ni memang perlukan duit kan. Tiba-tiba rupa-rupanya duit kita 300, duit kita 1,500 lesap. Sebab kadang-kadang kita berniaga, kita berhubung dengan orang ni, dia suruh transfer kat mana? Transfer kat akaun individu. Kita pun tak kenal orang tu. Bila kita tanya siapa dia ni, oh yang ni akaun manager dia, yang ni kerani dia, kita pun percaya, hantar duit. Rupa-rupanya itulah kedai akaun tuan-tuan. Orang tu, tuan punya akaun tu pun tak tahu duit dia, akaun dia digunakan. Tahu-tahu kena tangkap. Bab kedai akaun tu nantilah saya rasa memang kita kena kupas juga tajuk tu. Penting untuk kita ni. Sebab untuk hari ni rasa macam tak sempat dah ni. Sebab tu kadang-kadang memang kita kena hati-hati. Bab duit ni memang dia punya bahana dia tu, Allah, Masya Allah. Memang orang kat klinik, kat hospital tu, kita tahu Pok Mat tu masuk hospital kena paru-paru berair, baring dah. Kita pergi lepas nawak tu 5 minit je nawak dia, tak ada nama. Pok Mat kita minta diri dulu dah ni duit ni. Salam-salam bagi duit. Oh iyalah, berapa ya tu dia tanya. Dalam sakit lagi tu tanya berapa riyal, kita salam dia. Tengok balik, oh 50 riyal. Tahu bawa bantal. Tiba-tiba mat ambil, jangan usir duit aku tu, dia kata. Ya ke tak? Ya. Orang sakit masih lagi nak ke duit. Bahaya tak bahayalah, kan? Buah belimbing rasanya kelat, mempelam di pokok, sungguh mempersona. Jangan percaya bulat-bulat, nanti terjerat hidup merana. Sebenarnya tuan-tuan banyak lagi yang nak disampaikan, namun masa tak berapa nak menyebelahi kita. Sekadar inilah dulu perbincangan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan. Terima kasih Masjid Khalifah Kuala Terengganu. Mohon maaf atas sebarang kekurangan.
moga-moga sedikit perkongsian kita malam ini dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita seharian. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada masa kita jumpa lagi, kita kupas pula tajuk apa keldai account. Saya rasa untuk tajuk scammer ni pun banyak lagi sebenarnya, baru satu je saya cerita ni. Jadi minta maaf sekali lagi terkasar bahasa, mungkin cara penyampaian saya ni tak berapa kena, mungkin ada yang tergurih perasaan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Allahu Akbar, Allah